Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga pendidik, bertemu untuk sekian kalinya kita dalam slot bicara ilmu. Selawat dan salam buat rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada kali ini saya berhajat untuk melanjutkan sedikit lagi perbincangan kita berkenaan dengan penggunaan Google Calendar. Kita terus sahaja kepada web browser kita. Jika pada siri yang lepas kita menggunakan telefon pintar sebagai perantinya, tapi kali ini kita ingin berbincang bagaimana untuk berkongsi sesuatu kalender, maka perkongsian itu sukar untuk dicapai menggunakan telefon pintar, maka kita terpaksa menggunakan PC ataupun notebook ataupun peranti-peranti yang selain daripada telefon pintar. Pertamanya kita buka web browser kita. Di sini pelayar kita, saya menggunakan Google, dan pastikan kita telah daftar login ke dalam akaun Google kita. Okey, di sini saya menggunakan akaun Lanpaiman 2015@gmail. Okey, kalender boleh kita capai jika kita lihat di sini 9 petak ini adalah ikon untuk alatan-alatan yang disediakan oleh Google. So, kita masuk di situ dan kita cari kalender kita, kita klik kalender kita, dia akan keluarkan paparan kalender kita. Okay. Ini adalah paparan kalender kita untuk sebulan. Jika saudara, tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, pada siri yang lepas saya ada menyentuh tentang kegunaan kalender-kalender di sebelah ini. Okay. Kalender-kalender ini adalah kalender-kalender yang kita bina untuk memudahkan pengurusan perancangan kita. Untuk kalender Lanpaiman, konteks, task dan reminder ini automatik dicipta oleh Google untuk kita. Tetapi untuk kalender-kalender lain seperti kurikulum, SISCT VET dan TS25 ini kita cipta. Kita cipta sendiri untuk memudahkan pengurusan kita. Kenapa kita perlu menciptanya? Kerana ada ketikanya kita perlu berkongsi bukan satu-satu acara, tetapi kita perlu berkongsi satu kalender. Contohnya jika kita ingin merancang aktiviti co-curriculum di sekolah kita, mungkin kita boleh buat satu kalender di sini yang bernama co-curriculum dan kita kongsikan kalender tersebut kepada penyelaras-penyelaras co-curriculum di sekolah kita. Dan mereka boleh melihat perancangan kita dan mereka juga boleh menambah perancangan mereka di dalam kalender tersebut. Bagaimanakah caranya? Pertamanya kita buat dahulu satu kalender baru, okey, untuk tujuan pada hari ini kita buat kalender, dah ada kurikulum, kita buat co-curriculum. Caranya kita pilih di sini ada butang tambah di sini, klik di situ dan kita buat create new calendar. Namakan kalender tersebut co-curriculum. Okey, ataupun sebenarnya co-curriculum ini rapat. Okey, description ni apakah cerita tentang co-curriculum? Dia adalah optional, sama ada kita nak buat ataupun tidak. Jika kita nak nyatakan perinciannya, nyatakan. Jika tidak, kita abaikan saja dan kita create kalender tu. Okey, telah dapat dicipta. Maka kita pusing balik kembali kepada kalender kita. Kita akan dapati di sini ada satu kalender baru bernama co-curriculum. Barangkali kita ingin baik, jika ini kita nampak di sini banyak acara akan menyebabkan sukar untuk kita buat kerja, maka kita boleh hilangkan beberapa kalender atau sembunyikan. Contohnya kita buang di sini, kita untick di Lanpaiman, maka kita akan nampak beberapa peringatan sudah hilang. Itu menandakan bahawa peringatan-peringatan ataupun acara-acara tersebut disandarkan atas kalender Lanpaiman. Okey, jika kita untick SISC plus TVET, okey, kita akan dapati 2-3 acara pula akan dihilangkan. Okey, jika kita untick reminder, jadi banyak lagi yang akan hilangkan. Okey, kali ini saya ingin cuba berkongsi bagaimana perancangan co-curriculum kita ingin dikongsikan dengan penyelaras-penyelaras co-curriculum di sekolah kita. Sebagai contoh, hari ini ada 4 hari bulan. Okey, mungkin pada hari Ahad ini 6 hari bulan kita nak masukkan satu acara. Contohnya, katalah kita ada pertandingan kawat kaki. Sebagai contoh, kawat kaki, dan kita nyatakan ini pada hari Ahad 6 September bermula dan akhirnya juga 6 September. Pukul berapa kita masukkan di sini, kita add time di situ. Mungkin kita nak mula daripada 9.30 pagi dan akan berakhir pada 11.30.
sebagai contoh sekadar 2 jam. Okey, dan dia bukannya satu yang berulang, maka kita biarkan di situ. Di sini kita boleh masukkan sesiapa yang akan terlibat secara langsung dengan kalender tersebut. Maksudnya dia bertugas untuk acara kaut kaki tersebut, tetapi bukan berkongsi kalender lagi. Okey, di sini kita boleh masukkan lokasi seperti yang telah kita nyatakan sebelum ni, dan di sini dia nyatakan, di sini adalah yang sangat penting, di mana kalender itu akan disimpan. Sama ada dalam co-curriculum ataupun jika kita klik akan ada lagi yang lain. Okay, jadi acara kawat kaki ini sesuai untuk co-curriculum, maka kita simpanlah di co-curriculum. Jangan simpan di LAN Paiman, curriculum, SIST, VET dan sebagainya. Kita masukkan saja pada co-curriculum dan kita save. Okey, notification ini kita boleh masukkan, tetapi notification ini hanya akan keluar untuk diri kita sendiri di telefon bimbit kita. Mereka yang berkongsi tak akan dapat notification, melainkan mereka bersetuju untuk menerima notification tersebut. Okey, kita save dahulu. Okey, itu satu untuk kawat kaki. Mungkin ada lagi yang lain. Okey, pada hari Rabu 9 hari bulan, kita contohnya kita nak buat pertandingan bola sepak contohnya. Walaupun masih belum dibenarkan lagi sebagai contoh. Okey, kita masukkan di situ dan masih dikekal di curriculum. Tujuannya kita nak tengok beberapa acara yang boleh kita simpan ataupun kita hantarkan nanti. Okey, cukup. Andai kata satu sahaja acara yang ingin kita kongsikan, contohnya bola sepak sahaja kita ingin kongsikan, maka kita klik sahaja di bola sepak itu, kita pergi kepada bahagian edit. Okey, di sini ada guest ataupun jemputan kita ataupun tetamu kita. Maka di sini sebenarnya kita boleh masukkan alamat email mereka yang ingin kita kongsikan acara ini. Okey, sebagai contoh saya masukkan ke dalam satu email diri saya sendiri, email kedua saya untuk latihan ini saya cuba buat. Okey, ini ada satu email baru, kita akan masuk di situ. Okey, dan ini adalah apa yang tetamu kita atau jemputan kita boleh buat. Sama ada dia boleh modified ataupun dia boleh jemput orang lain ataupun dia boleh melihat senarai jemputan kita. Okey, sekadar untuk berkongsi sahaja, maka kita biarkan sahaja di sini. Okey. Kemudian kita pun di sini ada more action, jika ada lagi pilihan-pilihan yang kita boleh buat, sama nak publish, kita nak tukar dan delete dan sebagainya. Okey, kita boleh savekan dahulu. Nanti dia akan tanya, satu surat ataupun satu email akan dihantar kepada lan.haum tadi, lan.haum. Okey, kita pun minta dihantar. Okey, satu. Itu jika kita ingin menghantar satu acara. Tetapi jika kita ingin menghantar sebuah kalender, kita tak mungkin nak hantar semua sekali kerana banyak lagi perkara-perkara yang tak berkaitan dengan PK co-curriculum kita. Okey, jadi kita hanya akan menghantar kepadanya ialah kalender yang berkaitan dengan co-curriculum sahaja. Maka kita pun okey, tak apa. Okey, kita pergi di sini, klik di sini ada option, ada setting and sharing. Okey, kita setting and sharing. Sebelum tu warna-warna ini adalah untuk kita ubah warna kat sini supaya membezakan kita punya kalender ni dengan kalender-kalender yang lain. Jika tuan-tuan tengok beza kalender tu, setiap warna tu dia ada, setiap kalender dia akan diwarnakan dengan warna-warna yang berbeza. Okey, kita balik semula kepada co-curriculum kita, setting and sharing. Okey, di sini ada berkongsi dengan orang yang tertentu. Maka kita pun pilihkan yang tertentu, kita masukkan orang yang kita ingin berkongsi, dan orang yang tersebut hanyalah yang boleh dibaca alamat emailnya sahaja. Okey, kita masukkan alamat yang tadi. Okey, kita send dan kita nak tengok apa yang lan.haum boleh buat. Jika di sini dia hanya sekadar boleh tengok acara itu dan detailnya sahaja. Okey, kita boleh buat di sini, kita boleh change untuk ubah ataupun kita boleh suruh dia manage. Kalau change ini hanya acara-acara yang ada dalam kalender itu saja yang boleh diubah. Boleh diberikan
justifikasi ataupun boleh diberikan ulasan, hanya acara yang telah kita buat. Tetapi jika kita ambil option yang ini, si penerima tadi, lan.home itu, dia boleh memasukkan acara-acara baru. Okey, untuk itu kita masukkan yang ini. Kita pilih yang ini supaya penolong kanan co-curriculum kita ataupun guru-guru penyelaras kita boleh merancang aktiviti-aktiviti mereka dan masukkan dalam kalender yang sama. Dan kita akan dapat lihat kalender tersebut. Okey, kita ambil yang bawah. Okey. Sorry, tukar sekali lagi. Ambil yang ni. Okey, kita kembali kepada kalender kita. Okey, untuk melihat kesannya, untuk melihat apa yang telah kita hantar tadi berjaya atau tidak, kita kena buka akaun lan.home tadi. Bagi membuka akaun tersebut, akaun ini sebab menggunakan komputer yang sama, maka akaun ini kita akan keluar dahulu. Supaya dia tidak berlaku pertindanan, maka kita keluar semua sekali. Okey, kita masuk semula yang baru. Atas nama tadi LAN HAUM. Okey. Okey, passwordnya ialah adik cuba masukkan tu, tekan yes. Okey. Jika satu acara yang dihantar secara automatik, ini adalah akaun yang kedua akaun lan.home. Secara automatik dia akan hantar terus ke kalender kita jika satu acara. Maka saya boleh tengok di sini sama ada saya akan menyertai ataupun tidak. Jika tuan perhatikan, sebelum kita ambil apa-apa tindakan, dia hanya berwarna putih kotak dia dan tulisannya warna biru. So, kita ambil di sini, jika kita tekan yes, dia akan membirukan, merupakan menandakan bahawa ini kita telah bersetuju untuk hadir. Tetapi jika untuk kita lihat satu kalender yang telah dihantar tadi menggunakan satu kalender yang bernama co-curriculum. Okey, di sini tak ada. Okey, ini ada yang telah dibuat secara wajib oleh Google. Jadi untuk dapatkan kalender yang telah dihantar tadi, sebuah kalender, maka kita perlu buka email kita. Okey, kita buka Gmail menggunakan akaun tadi. Okey, di sini akan ada dua email. Yang pertama tadi jemputan untuk bola sepak dan satu lagi ialah untuk berkongsi kalender. Okey, dan kita pun bersetuju dengan kalender tersebut. Add this calendar. Kita pun masukkan kalender tersebut. Okey. Kita masukkan setuju untuk terima. Maka di sini kita akan nampak satu kalender baru iaitu co-curriculum. Okey. Ini yang telah kita setuju dan ini adalah yang diperingatkan kita, dan begitu juga dengan yang ini, kawat kaki. Okey. Apabila kita ataupun pembantu-pembantu kita, sama ada guru penolong kanan co kita ataupun penyelaras co kita dapat kalender ini, dia juga boleh mengubah suai ataupun memasukkan acara-acara pada tarikh-tarikh lain untuk aktiviti co-curriculum yang lain. Sebagai contoh, pada 18 hari bulan, barangkali dia nak masukkan satu acara berbalas pantun. Berbalas pantun sebagai contoh. Okey, yang ini tak apalah, setelah kita bincangkan tadi bagaimana nak ubah masanya, ubah tarikhnya, dengan siapa kita nak jemput itu. Yang penting di sini. Okey, kita boleh masukkan, jangan masukkan di sini sebab itu atas nama kita tadi. Kita masukkan dalam kalender co-curriculum supaya bila kita share ataupun kita masukkan di sini, orang lain yang mempunyai kalender co-curriculum juga dapat melihat dengan jelas apakah aktiviti-aktiviti yang telah kita rancang. Cukup setakat ini dahulu pertemuan kita, perkongsian kita untuk kali ini. Barangkali jika ada umur yang panjang, ada kesempatan yang lain, kita akan bertemu lagi dengan cerita-cerita yang lain. Terima kasih
untuk segala perhatian, harap maaf untuk segala kesilapan. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati Allah dan memberi kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.